Okey, tips yang pertama. Okey. Time buka puasa, jangan makan banyak, nanti perut merana. Ini tip yang pertama. Time buka puasa, jangan makan banyak sebab nanti perut kita akan jadi cepat berangin dan sebagainya, betul? Yang ni confirm. Siapa nak jadi imam dia tahu. Sebab apa? Sebab kalau kita makan banyak, sehari dia jadi apa? Dia jadi macam sebu. Lepas tu kalau kita baca Al-Fatihah asyik nak orang kadang sebut belahak, dia asyik nak sedawa. So benda-benda macam tu kita kena ingat. So makan tu relax-relax je. Okey? Itu tips yang pertama, relax-relax. Tips yang kedua, sekejap lagi baru kita cerita Okey. Kena ulang-ulang. Okey, imam tarawih sebelum jadi imam kena ulang-ulang. Boleh tak kalau perempuan jadi imam? Boleh. Tapi kena jadi imam untuk perempuan lah. Okey. Faham? So kena ulang. Kena buat ulangan. Nak baca surah apa? Surah yang simple-simple. Surah yang simple-simple. Tak payah surah yang tinggi-tinggi. Okey? Surah yang surah lazim. Okey. Fokuskan surah-surah yang rendah dulu. Contohnya An-Nas, Al-Falaq, lepas tu apa? Lepas tu Al-Ikhlas, lepas tu Al-Kafirun, dan juga sebagainya. So benda-benda macam tu, yang tu kita boleh latih dah. Kadang-kadang boleh tersasul, cari tak jumpa dia punya jalan keluar dan sebagainya. So kita boleh training. Okey, sekejap lagi kita tunjuk tutorial sikit. Lepas tu yang ketiga, ni tips yang bagus juga ni. Untuk yang jadi imam, kalau tak ingat ayat, terus rukuk. Tak usah bagi makmum panik. Boleh? Kalau kita jadi imam, tak payah kita kalau kata tak ingat ayat, kita tengah baca ayat kan. Bila tak ingat, bila kita terus rukuk. Jangan kadang-kadang mencari tu jadi panik. Biasalah benda tu boleh terlupa. Tapi sebab tu saya nasihatkan boleh ada mushaf kat depan. Letak kalau pegang dia ganggu sikit kita nak semayang. Okey. Bukan tak boleh, tapi elok kita letak ada apa? Ada rehal ke, ada sekongkornya ada meja, boleh kita letak. Boleh kita baca, tak masalah. Okey. Kalau imam tu pegang phone, boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi dia menyalahi sunnah lah. Dia terganggu sikit. Sebab kita semayang, qiyam kita dekat dada kan, dekat perut kan. So kalau kita pegang, dia terganggu sikit. Kan? Tapi kalau buat pun tak ada masalah. Sebab tu saya nasihatkan ada Quran, korang boleh letak dekat depan. Letak kat depan. Ataupun ni, dia kata baca surah pendek-pendek je senang. Okey, baca surah pendek betul, tapi main dengan jadi imam ni boleh lupa. Okey, kalau perempuan yang jadi imam pun sama juga, boleh baca kuat. Tapi sesama perempuan lah, boleh baca kuat. Faham? So kita boleh pilih surah-surah yang paling simple. Okey, seterusnya. Okey, Fatihah tu wajib. Jangan naik rakaat kedua terus baca surah sebab takut lupa. Yang ni boleh jadi. Surah Fatihah tu wajib guys. Sebab bila kita turun, bila kita semayang, masuk habis rakaat satu, kita duk ingat nak baca surah yang kedua. Bangun-bangun terus baca Allahu Akbar, terus baca surah lain, terus baca surah yang next. Jadi benda tu ganggu. Kita kena baca Al-Fatihah dulu, mesti wajib. So baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbilalamin. Jangan tiba-tiba terus masuk surah lain. Sebab benda tu akan terjadi. Kalau tertinggal Fatihah, cepat-cepat ulang. Okey? Sebab Fatihah tu wajib. Tapi pernah jadi. Sebab kalau utamanya yang kita hafal, ataupun kita nak ingat rakaat, boleh jadi juga. Kita nak ingat rakaat, next ni rakaat ke berapa. So benda tu akan ganggu, dan kita nak naik terus kita baca, kita gabra, kita terus baca surah seterusnya. Okey. Next.
Okey, tips yang kelima. Imam tarawih, kalau first time, cukuplah rakaat kedua tu baca qul huwallah. Sebab so kita dah tahu rakaat tu confirm duduk tahiyat akhir. Okey, ni tips yang bagus. Sebab apa? Sekejap. Imam, apa ni tadi? Kalau rakaat kedua, automatik baca qul huwallah. Senang. Faham tak? Rakaat satu kita baca lah surah. Kita susun surah-surah yang lain kan. Surah apa kita susun daripada Wadduha ke sampai ke bawah kan. Jadi rakaat kedua terus baca qul huwallah. Lepas tu next baca yang lain pula. Baca surah lain pula, lepas tu terus qul huwallah. Faham? Sebab kalau qul huwallah, kita tengah baca qul huwallah tu, bila kita baca qul huwallah, kita dah automatik tahu yang itu adalah rakaat yang kita kena bagi salam. Faham tak? So benda macam tu pun kadang-kadang membantu juga. Setiap rakaat kedua tak ada masalah. Okey? Ni kadang-kadang kita nak buat terror boleh. Tapi yang first time lah, first timer. First timer, rakaat kedua terus baca qul huwallah. Rakaat kedua terus baca qul huwallah. So kita dah tahu lepas ni mesti kita akan tahiyat akhir. Faham? Pernah juga masa kita jadi imam, kita kira rakaat berdasarkan muka surat kan, berdasarkan muka surat yang kita baca, ataupun satu rakaat tu pecah 3 rakaat. So benda tu bila kita tersalah kira dia jadi confuse. So kita ambil lah tanda sebagai, kalau nak mudah, rakaat yang kedua tu kita baca qul huwallah, satu surah yang standard. Tapi rakaat satu tu baca surah-surah lain. Faham tak? Okey. Next, seterusnya. Bagus ni tip depa ni bagi. Okey. Thank you pada Munir Farid ni. Okey, imam jangan baca mendayu sangat. Ada ke imam perempuan? Imam perempuan ada, tapi kena jadi imam untuk orang perempuan lah. Jangan jadi imam untuk orang lelaki pula. Okey, imam jangan baca mendayu sangat. Sagi makmum pakat tinggal imam seorang-seorang. Apa faham? Imam boleh baca lagu, tapi yang relax-relax. Kalau maksudnya jangan lanjut sangat. Lanjut sangat tu dia jadi dia jadi lerek. Sagi makmum tak nak tunggu. Tambah-tambah yang sembahyang 20 rakaat. So baca yang boleh kita yang boleh kita ni lah, yang tengah-tengah lah, tak laju sangat dan juga tak slow sangat. Faham? So contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nampak? So kita baca macam tu. Kalau baca lanjut sangat, dia jadi melerek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia jadi, sebab kita nak banyak rakaat. So kita baca tu bagi yang jangan laju sangat. Kita jadi kelang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Satu nafas. Sampai waladhdallin biru muka. So kita bagi relax. Jangan yang sampai laju sangat. Takut kita tertinggal ayat, takut tajwid kita lintang bukang. So bagi yang tengah-tengah, boleh? Kecuali yang expert lah, yang imam-imam yang hafiz, yang kita dah hafal, kita boleh bagi baca laju. Okay? So benda tu boleh kita test. Okay. Yang ni best. Tips yang ketujuh. Imam tarawih jangan pakai macam imam Masjidil Haram. Kalau rumah tak ada aircon, sagi berpeluh tak ketahuan punca. Okay, faham? Yang ni pakai macam Masjidil Haram dengan pakai rida, dengan pakai jubah, tak salah, boleh. Tapi bagi yang kita kena faham lah, kalau di masjid imam-imam besar tu dipakai tu sebab masjid tu aircon. Tapi kita relax dah lah kan, main kat rumah. So yang penting pakai kopiah, lepas tu pakai pakaian yang bersih, yang relax. Kalau nak pakai t-shirt pun tak masalah, okey. Pakai baju semayang, baju yang baju Melayu, pakai yang cantik lah, kita nak solat kan. Tapi kalau pakai macam Masjid Haram ni, jenuh juga ni. Okey, perempuan boleh azan tak? Kalau sama perempuan azan lah, tapi syariatnya lelaki. Perempuan elok iqamah je kot. Okey, elok iqamah je lah. Okey, lepas tu tips yang ke-8.
Yang ke-8 imam tarawih. Pastikan badan segar. Kalau letih nanti mengantuk. Risau time sujud tu kita lena surround. Okey, betul juga. Sebab apabila kita letih, otak kita tengah duk fokus lagi nak baca ayat lain. Lepas tu kita fokus rakaat. Kita fokus lagi ada selawat ke kalau kita kena jadi imam seorang-seorang. So benda tu dia jadi macam terbeban. Benda tu boleh menyebabkan tertidur. Jangan buat leceh. Lagi orang ingat imam sujud lama. Okey. So pastikan kalau mengantuk boleh relax. Tarawih ni sembahyang yang kita boleh relax. Korang kalau buat 2 ataupun buat lepas 4 boleh relax dulu, boleh pergi minum air, boleh boleh basuh muka, ambil wuduk balik. Faham? So benda tu bukan semestinya kita kena macam masjid dah kena direct. Tarawih ni kan rehat. Maksud tarawih ni kan rehat. So rehat daripada kalimah rehat. So kita berehat-rehat dalam sembahyang. Jangan laju, jangan pulun nak habiskan cepat. Tapi kalau rehat sangat pun tak boleh juga. Jangan rehat sampai sedar-sedar dah tengah malam pula kan. Tapi kita bagi sedang elok dalam pukul 11 kita dah settle, ataupun 10 kita settle, lepas tu boleh relax, lepas tu nak bangun tahajud pula dan sebagainya boleh kita buat. Okay, next. Okay, tips yang ke-9. Yang ni dia buat kecil-kecil, saya tak nampak. Lepas Fatihah makmum, lepas Fatihah imam tu bagi chance makmum baca Fatihah dulu. Faham tak? Sebab dia kata ni bukan perlombaan F1. So kita relax. Lepas Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis je tu. So kita bagi chance untuk makmum kita baca, dia repeat Fatihah tu. Dia biasanya sampai Maliki Yaumiddin kan, kita boleh agak. Lepas tu kita sambung ke surah lain. Tapi jangan risau sebab kita baca surah pendek-pendek kat rumah. So kalau macam di masjid, imam akan baca terus sebab dia nak baca satu muka ataupun dia nak habiskan satu juzuk, faham? So dia akan ambil masa untuk habiskan. Jadi dia kena cepat. Tak boleh tunggu makmum tu habis sampai waladdallin. Tapi kalau di rumah kita baca tu surah-surah lazim. Lepas tips yang dia orang bagi tu, tips 9 tu, imam tarawih lepas Fatihah bagi chance kat makmum untuk baca Fatihah balik. Jangan laju-laju, relax lah. Okay, sebab saya dah cerita tadi, kalau macam lain kita nak baca satu juzuk, kita nak baca satu muka, kita baca relax baca surah lazim kan, so bagi chance. Okay, tip yang ke-10 dia kata, tip 10 imam tarawih, kalau kaki awal-awal tu ketak, itu normal. Maksudnya relax. Memang kita akan nervous, kaki kita akan gigil, lepas tu dia berpeluh guys. Aircon pun akan jadi berpeluh. Itu normal. Faham? So kena biasakan lah. Lama-lama okey lah. Okey lah. Lepas tu tip yang ke-11. Imam ni kena tengok makmum sama. Dia kata imam tengok keadaan makmum, jangan syok sendiri. Imam tu jangan syok. Sebab makmum tu belah sebab lama sangat imam tak jumpa ayat dan sebagainya. So imam tu mungkin kena tanya sikit makmum, ataupun tengok keadaan macam Fat cakap tadi lah. Takut tinggal seorang-seorang. Kalau kat masjid tak apa. Masjid tak apa. Dia takkan tinggal seorang punya. Dia akan tinggal sekurangnya ada Tok Bilal, ada Tok Siap. Betul. Jangan balik lah. Kalau jemaah balik pun. Sebab tapi kalau Bilal tu balik juga macam mana Ustaz? Apa ceritanya? Tok Siap tak balik. Dia tunggu. Baik. Sebab dia kata dia nak kunci pintu masjid. Pada itu. Dia kena tunggu punya, dia kena tunggu. Tapi kalau kat rumah, tengok keadaan makmum. Kalau makmum dah macam lemau ke, boleh berhenti kejap dulu. Buat tazkirah sikit ke, cerita ke. Okey, terpulang lah. Okey. Lepas tu tips yang ke-12 yang dia orang ni bagi lah. Dia kata kalau bela kucing, hati-hati. Takut kucing masuk dalam kain dan jubah. Ni kalau siapa yang bela kucing lah. Okey, tapi tak apa, biar je kucing tu dia merayap.